Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi, good morning, cawaan. Waalaikum sahabat-sahabat haji dari seluruh negara Malaysia, daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Taiwan, daripada Arab Saudi, daripada UAE, Emirates Arab Satu. Semua yang join. Terima kasih. Sekarang suara sudah okey ya. Cuba komen suara Haji sudah jelas sebelum Haji mula bicara topik yang Haji nak bincang hari ini. Cuba komen di sana. Terima kasih semua ya. Ihsam apa khabar? Wacaca Syafinas, okey. Jelas sudah. Nuramin, okey. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Salam bapa-bapa, ibu-ibu, sahabat follower saya Haji daripada Indonesia. Bapa-bapa, ibu-ibu, apa khabar ya? Moga sihat semua ya. Ya, jelas. Okey, indah. Terima kasih. Terima kasih semua. Baik. Sambil-sambil sahabat-sahabat yang lain nak join bersama, okay, mari kita berkongsi kebaikan. Boleh anda juga boleh beri pandangan komen di sana. Nanti kalau ada sesiapa yang nak guest untuk masuk dalam live Hai Haji, sila tekan guest request itu. Hai Haji cuba masukkan, kita bicara secara live. Baik. Hari ini Ayah Haji ada masa, hari Sabtu ada free sikit sebelum Ayah Haji keluar untuk berurusan. Ayah Haji nak bicara, pertama kita bicara soal kuasa cinta kehidupan, bagaimana kita nak hidup bahagia, tak stres, walaupun kita dalam keadaan yang sukar pandemik COVID ini, ada yang tak dapat berniaga, tak dapat kerja seperti biasa, ada yang diberhentikan kerja, ada yang sukarlah nak cari makan kan, dan kehidupan pun stres. Ada yang berjauhan dengan keluarga kerana tak boleh rentas daerah, rentas negeri. Semua ini memerlukan kekuatan dalaman diri. Okay? Kita bicara soal pertama, kuasa cinta kehidupan, iaitu yang Haji teraskan kuasa cinta ini ialah hablum minallah, hablum minannas. Cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. So dalam masa kita berurusan sesama manusia, jangan lupa hubungan kita dengan yang maha kuasa. Barulah balance hidup kita. Jadi kalau siapa yang biasa dengar, ya terima kasih Nda. Semoga selalu sihat. Ya, amin. Terima kasih semua yang doakan Ayah Haji sihat ya, supaya kita boleh berbagi kebaikan. Baik, pertama sekali, apapun yang kita nak lakukan dalam hidup ini, dia bermula dengan apa yang ada dalam fikiran kita. Ingat, apa yang ada dalam fikiran kita sangat penting. Setiap bangun pagi, apa kita nak buat hari ini, kita berfikir, aku nak buat apa hari ini. So, apa yang kita fikir itulah yang akan nanti menentukan apa yang akan berlaku next dalam kehidupan kita. Sebab apa yang kita fikir akan menjadi apa yang kita cakap. Kita fikir, kita cakap. Kalau bercakap tanpa fikir itu bahaya, kan? Ya, kita fikir nak cakap apa, kita bercakap. Sebab apa yang kita fikir, itulah yang akan jadi percakapan kita. Maka berhati-hati. Apa yang kita cakap itu nanti, akhirnya itulah yang akan jadi perbuatan kita. Nampak? Yang kita fikir, itu yang kita akan cakap. Yang biasa kita cakap itu akan jadi perbuatan kita. Itu yang kita akan lakukan. Maka hati-hati dengan tindakan apa yang kita lakukan. Sebab kalau kita biasa bertindak sedemikian, dia akan jadi kebiasaan. Bukan kan? Kalau biasa marah-marah, kalau biasa maki-maki, kalau biasa tak senang hati dengan orang, maka akan jadi kebiasaan kita hari-hari nak bercakap keburukan tentang orang. Tidak baiknya orang hari-hari. Maka dia akan jadi sikap. Bila terima kasih yang doakan Ayah Haji sihat. Ayah Haji juga doakan semua sihat ya. Baik. Nah, untuk hidup yang tidak stres, Ayah Haji dalam video-video TikTok Ayah Haji boleh lihat balik, ada siri yang Haji sebut sebagai kuasa cinta kehidupan. Baik.
Ini ayah haji dapat setelah ayah haji berdoa di Mekah di depan Kaabah, setelah ayah haji melalui perjalanan bagaimana cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isterinya Siti Khadijah. Ayah haji pernah cerita dulu bagaimana dia gendong sendiri jenazah Siti Khadijah untuk dikebumikan di perkuburan Ma'la, tak jauh daripada Masjidil Haram. Kalau siapa yang dah pernah pergi di sebelah Marwah, Bukit Marwah, di belakangnya itu melalui Masjid Kucing, kemudian Masjid Jin, maka akan jumpalah perkuburan Ma'la. Jadi ayah haji berjalan nak merasa aura cinta Rasulullah. Maka itulah datangnya bila haji doa, Allah berikan idea ataupun supaya haji bawa kuasa cinta ini untuk dikongsi. Hendak bertanya, tolong kasih nasihat Pak bagi orang yang berhutang tapi enggak mau membayar. Okey, boleh. Okey. Ada sahabat daripada Indonesia ni hendak tolong kasih nasihat Pak bagi orang yang berhutang tapi enggak mau membayar. Okey. Baik, siapa-siapa yang mendengar di sini, kalaulah yang ada hutang dengan ndak ini, sudah berhutang, tak membayar. Apa jadi? Dari segi hukumnya, berdosa. Siapa yang tak bayar hutang, tak jelaskan hutang seperti yang dijanjikan, maka dia akan berdosa, Allah tak ampunkan dosanya. Maka siapa yang berhutang, walaupun kecil, tak banyak, berusaha lunaskan hutang sebagaimana yang kita janji sewaktu kita minta tolong nak berhutang. Kalau belum mampu, kita bagi tahu. Belum mampu, bayar sikit-sikit. Yang penting, orang tempat kita berhutang itu, dia terima. Dia sedia. Itu tak ada masalah. Okay? Tetapi, kalau akhirnya kita memang sengaja tak nak bayar hutang dan kita tak pernah pun minta dia halalkan hutang yang dia bagi pada kita, maka kita tetap berdosa. Maka ini antara yang menjadi penghalang kita di akhirat nanti untuk nak masuk syurga. Sebab Allah tak akan ampunkan, maafkan kita bila kita ada masalah dengan manusia. Kita kena minta maaf, minta ampun dengan manusia itu sendiri. Jadi usahakan siapa-siapa yang berhutang dah, tak apa. Ndak pula, anda 520, okey, ndak pula. Andai kata kita yang bagi orang hutang, okay, walaupun dia janji nak bayar, tapi akhirnya dia tak bayar, kita tunggu dia tak bayar, tapi kalau kita akhirnya kita ikhlaskan hutang kita itu, tak apalah. Kita redha, kita ikhlaskan, dia tak bayar, kita tak tuntut lagi. Itu yang terbaik lah. Pasti kita jadi orang hebat lah yang memaafkan, menghalalkan sahabat-sahabat yang susah tadi. Tapi bagi orang yang berhutang, kalau sengaja tak bayar hutang, tetap berdosa, terhalang nak masuk syurga. So hati-hati bayar. Tak dapat bayar, bagi tahu bila nak bayar sikit-sikit. Sehingga akhirnya orang yang tempat kita berhutang redha dan tak apalah dia kata aku halalkan. Itu okey, selesai. Sesama manusia. Baik Ayah Haji, boleh tak kongsikan kenapa rezeki seseorang itu sempit walaupun dah berusaha? Masya Allah. Yakin Allah sudah sediakan rezeki untuk sesiapa pun. Setiap orang manusia, makhluk di dunia ini sudah ada rezekinya. Hatta ulat dalam batu pun boleh hidup kan? Itu rezeki dia. Minta maaf. Jadi maksudnya, dalam perjalanan hidup kita yang Haji nak sebut ini, memang Allah akan uji. Allah akan uji dengan pelbagai ujian, tetapi ujian yang Allah beri pada kita ialah sesuai yang kita boleh tanggung sebenarnya. Cuma kita rasa sukar. Di situlah Allah nak lihat kesabaran kita. Orang-orang yang sabar dan selalu memohon pada Allah akan keluar daripada jalan. Jadi okey, kenapa sudah berusaha tapi rezeki tak dapat. Maka kita muhasabah diri. Apa yang usaha yang kita sudah lakukan? Adakah usaha yang kita lakukan itu adalah pekerjaan atau usaha yang kita buat daripada hati kita? Atau kita buat kerana terpaksa? Dan lihat pula apa kerja yang kita lakukan itu, adakah kerja yang Allah redha? Kan? Jadi kalau kerja kita itu kerja tempat cari rezeki itu tempat yang Allah tak redha, maka bila Allah sempitkan rezeki kita di sana, itu petunjuk
Allah nak bagi tahu itu kerja atau sumber rezeki kamu itu yang tak baik. Sebab dia sayang kita, dia suruh kita cari sumber rezeki yang lain. Okey, maka kita fikir apa kepandaian kita, apa kebolehan kita, apa minat kita. Yang penting, yang halal, maka bila kita berbuat dengan daripada hati, kerja sumber rezeki yang kita nak atur ini daripada hati dan niat kerana Allah untuk rezeki, cari rezeki anak-anak dan keluarga, pasti Allah akan buka jalan. Maknanya yang tadi tu Allah tak izin tu kerana Allah sayang kita. Jangan kamu buat kerja itu, tak baik untuk kamu. Sebab Allah lebih tahu. Walaupun kita nampak orang buat kerja itu dapat kaya, dapat jadi orang yang dihormati, tapi itu bukan di sisi Allah. Okey, baik. Tapi kalau kerja itu, tempat kita cari rezeki itu tempat yang baik, yang halal, tapi kenapa kita tak dapat sumber rezeki yang baik? Kenapa? Kan dalam apa yang kita nak lakukan, bukan saja kita buat yang baik, kita kena berdoa. Ikhtiar dan berdoa. Sudah buat yang terbaik, ikhtiar, tapi mesti berdoa. Dalam video TikTok Ayah Haji sebelum ini, kalau anda lihat, pernah Haji sebut, kenapa ada antara doa, banyak doa yang Allah tak makbulkan. Kenapa? Ayah Haji sebut, kalau bagi orang Islam, ada ayat surah yang selalu kita baca dalam solat. Sebab itu surah ini wajib dibaca dalam solat. Surah Al-Fatihah kan? Seperti biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Ini. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Apa maksudnya? Iyaka na'budu, engkaulah Allah, engkaulah Tuhan, tempat aku sembah. Iyaka nasta'in. Dan engkaulah Tuhan, Allah, tempat aku minta pertolongan. Nampak ayat itu? Allah suruh sembah dia dulu. Taat perintah dia dulu. Buat apa yang Allah suruh dulu. Baru berdoa. Minta kejayaan. Minta rezeki. Minta segalanya. Silap kita ialah kita tak tunaikan dulu perintah Allah. Tak solat. Tak buat kebaikan. Tapi asyik minta aja. Terus kalau susah, kata, Ya Allah, tolonglah aku. Tapi kita tak pernah buat ibadah. Maka itu tak makbul. Okey, Haji ada pengalaman sepanjang kehidupan ini. Allahu Akbar. Banyak doa Ayah Haji yang Allah dah makbulkan. Contoh ya. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Kalau tak sempat Ayah Haji balas, kemudian Ayah Haji boleh kongsikan ke okey sudah. Okey, Inna Noah. Okey, Waalaikumsalam semua. Nak sembuh penyakit. Nanti kita bicara. Lagi Ayah Haji sambung dulu soal tadi ya. Okey, jadi Ayah Haji sebut tadi, kita kena berusaha. Kalau usaha kita itu tempat mencari rezeki, kerja itu kerja yang sudah halal, okey, teruskan. Dan kita memang minat, maka berdoa. Kerja, ibadah, solat, sembah Allah, baik-baik kepada manusia, kepada semua orang, maka doa. Pasti Allah akan buka jalan. Okey, itu dia. Jadi, dalam kehidupan ni Haji sebut, mari kita amalkan kuasa cinta yang Haji sebut tadi. Okay? Setiap bangun pagi, kita kena tunjukkan bahawa kita seronok, syukur kita dapat hidup lagi hari ini. Orang yang syukur, terima kasih kepada Allah. Kerana hidup lagi aku hari ini, kita kena ceria, kita kena gembira. Kisah benar dalam masa yang sama kan, ramai sudah sahabat kita, ahli keluarga kita, yang telah pergi meninggalkan kita. Apalagi masa pandemik ini. Kita sama-sama doa dan kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ahli keluarga, siapa-siapa pun sahabat kita di mana pun yang telah pergi akibat COVID atau penyakit apapun, dan kita terus berdoa supaya sahabat-sahabat kita yang sedang dirawat di hospital di mana, supaya Allah segera sembuhkan. Dan kita doa supaya ahli keluarga kita juga terhindar daripada musibah ini. The power of doa. Jadi Haji nak cerita tadi, waktu Ayah Haji masih muda, Ayah Haji daripada satu negeri ditugaskan berkhidmat di negeri yang lain. Mak Ayah Haji di kampung. Setelah beberapa tahun, memang Ayah Haji bawa ibu dan ayah datang ke negeri tempat Ayah Haji. Senang cerita, Ayah Haji orang Kelantan, kerja di Sabah. Kisah benarnya kan. Jadi bila kita rindu, ayah ibu kita bawa juga ke tempat kita.
Tapi memang tak lama diorang nak balik. Tapi setelah beberapa tahun, ada satu ketika ayah haji sangat rindu kepada ayah dan ibu ini. Tetapi sepanjang kehidupan kerja itu, ayah haji selalu berdoa, ya Allah, andainya di antara kami siapa yang engkau nak ambil dulu, sama ada ibu atau ayah atau haji, ayah haji doa, ya Allah, tolong beri peluang untuk kami bertemu, dapat berjumpa dulu. Tapi dalam kepala haji fikir, kalau mak sakit di kampung, ayah haji sempat balik, jumpa, minta ampun, minta maaf, mengurus, membantu kehidupan ibu dulu. Itu, begitu juga dengan ayah haji selalu berdoa. Pendekkan cerita, tengok bila Allah makbulkan doa. Walaupun ayah haji duduk jauh, kan, Allah berikan rasa rindu dan kasih kepada ibu, maka bawa ibu dan ayah datang ke tempat ayah haji di negeri Sabah kerja. Tengok, Allah izin. Walaupun jauh, kan? Dan tak berapa hari ibu dan ayah duduk bersama ayah haji di rumah ayah haji di Sabah, di Kota Kinabalu. Sempat bawa jalan sekejap. Ibu ayah haji meninggal di sisi ayah haji di Sabah, di sisi ayah dan ayah haji, keluarga di Sabah. Nampak? Allah izinkan doa ayah haji untuk bertemu dulu dengan ibu sebelum dia pergi. Banyak tak orang yang duduk dalam satu rumah pun tak dapat temu bila di saat ibu sakit meninggal, dia sedang bekerja di luar. Di arah lain barangkali begitu kan? Tapi tengok nampak, walaupun berjauhan negeri, bila Allah makbulkan doa, itu jadinya. Jadi doa itu kunci. Doa yang tulus kepada Allah. Baik. Doa kunci ilmu, tak boleh hilang macam mana? Doa kunci ilmu tak boleh hilang macam mana? Itu apa maksudnya? Doa kunci ilmu tak boleh hilang macam mana, ya? Apa maksudnya? Saya tak apa faham yang itu, ya? Cuba buat pertanyaan balik. Macam mana nak sembuh? Nak sembuh penyakit, penyakit juga ujian daripada Allah. No. Okay. Macam mana nak penyakit adalah juga ujian, sebahagian ujian daripada Allah. Jangan ingat kamu beriman kalau Allah tak uji. Maka Allah uji kita dengan penyakit. Bila Allah uji kita dengan penyakit, ada beberapa perkara yang kita kena faham. Allah nak ingatkan kita tentang kesilapan lalu. Antaranya, Allah nak hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Mungkin Allah nak angkat martabat kita. Selepas sakit, disembuhkan dan dia angkat martabat. Pelbagai. Jadi, pertama yang kita mau sabar, ya, mungkin Allah nak ingatkan kita. Maka kita, apa silap kita selama ini sebenarnya, jangan kita buat lagi. Kita buat. Mungkin ibadah kita tak sempurna. Kan Haji sebut tadi, kita tak sempurnakan sembah kita pada Allah. Solatnya tak sempurna, berbuat baiknya tak ikhlas. Kan kita doa, Allah tak makbul lah. Tapi kalau kita dah buat perbaik, kita doa. Maka doa kesembuhan itu Allah akan makbul. Maka ikhtiar. Tak boleh doa saja. Bila ada penyakit, kita ingin ikhtiar dengan pakar. Kalau sakitnya sakit gigi, kena jumpa doktor gigi. Kalau sakitnya jantung, kena jumpa pakar jantung, kan? Kalau sakitnya gangguan makhluk halus, jumpa ustaz-ustaz perawat di bidang pengubatan Islam dan sebagainya. Jangan jumpa bomoh pula. Itu maksudnya, kan? Kita ikhtiar dan ikuti apa aturan yang doktor berikan. Dalam masa yang sama itulah kita berdoa. Sebab ubat, pembedahan, rawatan apapun, itu masih dalam kategori ikhtiar. Kesembuhan milik siapa? Milik Allah. Maka lihat balik video Haji TikTok, ada Haji titipkan doa kesembuhan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, ya Allah, bila aku sakit, Engkaulah yang menyembuhkan. Kan? Ada juga Haji titipkan dalam video itu kaedah yang selalu kita kena amalkan supaya kita terhindar daripada sakit fizikal dan sebagainya. Kan ada Haji bagi yang kita kena setiap kali lepas solat 5 waktu, Haji ajar apa? Dah doa, dah zikir, dah doa, Haji ajarkan yang hembus ni. Mulakan dengan surah Al-Fatihah. Yang pertama. Lepas Al-Fatihah, amin, baca ayat kursi. Terus ayat kursi. Allahu la ilaha illa sampai habis ayat kursi. Kemudian apa? 3 qul. Bermula dengan qul huwallahu ahad sampai habis. Kemudian
Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Kemudian qul a'udzu birabbin nas sampai. Sudah selesai semua, hembus balik. Sambil berdoa, ya Allah, ini sebagai asbab semburan sembuh tiupan ini sebagai asbab isyarat. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit yang ada pada tubuh. Niatlah sapu kepada seluruh badan kita. Tangan, kaki, sakit pinggang, tepuk-tepuk. Sambung baca wa idza maritu fa huwa yashfina bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis samai wa huwas samiul. Ada Haji titipkan semua dalam video-video TikTok Haji. Lihat balik. Amalkan ini. Pasti insya-Allah Allah akan beri kesembuhan kepada. Terus berikhtiar cara ubat doktor kalau perlu, maka dalam masa yang sama berdoa. Insya-Allah sabar. Nah, kalau Allah masih belum izinkan kesembuhan, maka maknanya Allah masih belum puas hati dengan kesabaran kita. Tengok Nabi Ayub. Nabi Allah Ayub diberikan penyakit yang sangat dahsyat lama sekali. Tapi dia tak pernah pun nak minta doa untuk sembuh. Kita sakit sikit, ya Allah tolonglah kan. Tapi Nabi Ayub tidak. Sehingga kan malaikat yang kesian pada Nabi Ayub. Malaikat yang cakap, kenapa kamu ni Nabi? Mintalah doa pada Allah supaya sembuhkan. Nampak tu? Malaikat yang kesian. Tapi Nabi Ayub tak minta. Bila ditanya kenapa, dia cakap dia malu pada Allah. Sebab Allah dah beri lama dia kesihatan yang baik. Kenapa pula bila Allah beri dia sakit, dia tak boleh terima? Itu kehebatan seorang Nabi lah kan. Jadi Allah nak uji kesabaran. Tapi akhirnya Allah sembuhkanlah Nabi walaupun dia tak minta. Sebab Nabi serahkan apa yang lebih baik untukmu ya Allah. Maka Allah sembuhkan dia. Baik. Okey, sudah. Terima kasih semua yang join live Hari Haji. Ya. Doa kunci ilmu. Ibu aku lagi sakit. Tolong bantu doa yang baik-baik. Okey, sama-sama kita semua doakan untuk ibu Ndak ini, okey? Dan Ndak sendiri sebagai anak, okey, doakan. Berbaktilah kepada ibu selagi ibu masih ada. Ibu sakit maksudnya apa? Bukan Allah uji ibu saja, tapi Allah uji anak yang menjaga ibu. Maka kenang balik macam mana waktu kita dari kecil, dari ibu mengandungkan kita, melahirkan kita bersabung nyawa, menyusukan kita, membesarkan kita. Dalam masa yang sama barangkali ramai anak, tapi begitu sekali tabahnya ibu kita membimbing, mendidik kita. Kita jatuh dia angkat, kita berlari jatuh dia dukung, kita buang najis dia bersihkan tanpa rasa penat. Tidur malam kita dijaga, seekor nyamuk pun tak biar digigit kita. Begitu sekali. Maka sekaranglah masanya Allah beri kesakitan kepada ibu dan kita ada bersama untuk kita balas jasa ibu kepada kita. Ini kunci syurga ni. Siapa yang masih ada ibu, berbuatlah kebaikan dengan ibu. Jangan jadikan ibu menangis, keluar air mata ibu kerana sakit hati dengan kita, kerana marah pada kita. Setitik susu pun yang ibu susukan kita tak ada nilai untuk kita balas. Walaupun anda seorang kaya, seorang jutawan, boleh bagi duit berjuta-juta, tak boleh bayar nilai setitik susu pun yang ibu dah susukan kita. Jadi sabar. Selagi ibu masih ada, ikhtiar. Kalau perlu bawa ke hospital, Kalau pengobatan Islam, dan terus berdoa dan terus berikhtiar. InsyaAllah. Itu biasa. Jadi sabar. Dia uji orang yang sihat, anak-anak juga. Siapa yang betul-betul sayang, peduli kepada ibu kita yang sakit. InsyaAllah. Okey, terima kasih yang join Haji. Haji teruskan lagi. Kalau ada soalan lagi, Haji akan cuba jawab mana yang boleh. Jadi Haji sambung. Okey. Jadi bila kita bangun pagi dengan kuasa cinta C tadi, kita gembira, syukur kita masih hidup kan. Apa kita nak buat hari ini? Maka kita dengan wajah. Orang ceria macam mana? Dia senyum. Orang ceria dia mesti senyum. Maka senyum itulah yang menjadikan semangat kita, gembira untuk meneruskan. Malahan
Kan hablum minan nas tadi hubungan dengan manusia. Orang lain melihat kita pun dia gembira. Dia rasa seronok. Nah, hebat kan? Itu baru kuasa cinta. C. Ceria, senyum, gembira dan gembirakan orang lain. Mulakan kehidupan begitu. Masalah ada? Ya, tapi kita akan selesaikan satu persatu. Jangan kita bangun dengan wajah yang muram, dengan hati yang sakit, terus asal bangun saja ingat orang yang kita tak suka, kita fikir negatif tentang masa depan. Itu orang yang tak ada cinta Allah, cinta manusia. Setelah begitu, maka apa saja kerja buat kita, di mana pun kita berada, apa yang kita bantu orang, apa yang kita tolong orang, apa yang kita ajar orang, apa yang kita bercakap dengan siapapun, kita ikhlaskan diri kita. Ada kuasa cinta yang kedua untuk hidup bahagia. Ikhlaskan diri. Kita buat bukan minta dia puji. Kita bantu bukan minta dibalas. Kita bantu bukan kerana nak naik pangkat. Kita bantu bukan kerana nak dapat kuasa. Kita bantu bukan nak dapatkan, bukan ada udang sebalik batu. Bila ikhlas, orang tak puji, tak apa kan? Bila ikhlas, orang tak beri kita sesuatu, kenaikan pangkat ke balasan apa-apa, tak apa. Tapi kalau kita tidak ikhlas, kalau orang tak puji, kita dah mula sakit hati. Tak happy hidup kan? Bila kita ikhlas, orang nak terima kasih, okey, tak terima kasih pun tak apa. Allah tahu. Tenang hidup. Ikhlas. Dan bila bergabung dengan kuasa cinta kehidupan yang ketiga, CIN, N itu. Tolong, mulakan apapun kerja buat kita setiap hari, niatnya tak lain, hanya kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Nampak? Sahabat-sahabat. Maka apapun yang kita buat, bicara kita, tindakan kita, kita masak, kita bantu orang, kita ajar orang, kita nasihat orang, kita atur keluarga, semuanya dapat pahala di sisi Allah kerana semuanya dikira ibadah selain daripada ibadah khusus, solat, puasa, zakat dan sebagainya itu. Semuanya dikira. Walaupun sebesar zarah kebaikan kita diberi nilai oleh Allah. Akan dicatat bahu kiri dan bahu kanan oleh dua malaikat. Masya Allah. Ingatkan cerita seorang yang hanya mengalihkan duri di jalan raya kerana takut orang pijak, nak supaya orang lalu dengan selamat. Orang yang buat kerja ini dijanjikan syurga oleh Allah. Ada kisahnya kan? Tengok macam mana hebat. Hatta kisah seorang pelacur yang beri makan, beri minum anjing yang sangat dahaga. Nampak? Ada kisah tu yang Nabi ceritakan. Pelacur, tapi ikhlas memberi minum anjing yang dahaga. Wanita itu diampunkan Allah bila dia bertobat dan dijanjikan syurga. Hebat sekali kehidupan ini ya. Bila ada hablum minallah, hablum minan nas. Okey. Bismillah 6, apa kelebihannya? Cara okey. Untuk Bismillah 6 ayah Haji kan titipkan kemudian di video TikTok sebab dia kita kena ada dia punya kaedah-kaedahnya tak apa, tak ikut Bismillah 6, tapi Bismillah biasa. Yang penting setiap kali nak buat pekerjaan, nak lakukan makan minum, baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Makanan jadi berkat. Kalau ada yang tak baik akan dihindarkan. Malahan yang sebaiknya selain daripada Bismillah dan baca doa makan, baca ayat yang Haji dah titipkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul alim. Itu kalau ada makanan yang tak baik, yang beracun, Allah akan lindungi kita. Dia akan gerakkan. Mungkin sambil nak minum, Haji tunjuk mungkin Ayah Haji nak minum, baru nak minum, tiba-tiba terlepas, pecah, jatuh. Kalau kita tak faham, kita tahu, Allah, kenapa jatuh ni? Sayangnya kopi itu kan. Tapi kalau kita yang faham, mungkin minuman yang kita nak minum ini, yang sedang kita nak minum ini adalah minuman yang tak baik, yang ada racun, barangkali adalah apa, contohnya begitu. Maka Allah jadikan terlepas, jatuh, tak minum. Bukan kerana kesilapan kita tak pegang kuat, tapi kerana Allah nak hindarkan kita daripada terminum minuman itu. Nampak? Doa ini sangat baik. Dia baca ayat. Tapi kalau kita main hentam, tak baca, itu jadinya apa pun dia. Ada nak tahu siapa Haji minum apa ni?
Haji minum Cafe Arabica. Ini minuman Haji setiap hari, Cafe Arabica Atomy ya. Ni Haji minum setiap hari. Haji minum sekejap ya. Bila dah cerita soal keberkatan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cafe Arabica ni memang sedap. Dan ayah Haji memang setiap hari ayah Haji minum kopi Arabica. Haji juga ni apa ni? Nampak ni? Haji akan makan minum ni vitamin C ni. Vitamin C ya. Vitamin C. Vitamin C satu secet. Dan Haji juga minum okey. Kuasan ni apa namanya ni? Probiotik probiotik insya-Allah. Terbalik ya. Probiotik. Okey. Ini sarapan Haji lah 3 dan satu lagi Haji ambil ini sarapan untuk ini. Hemohim ya. Ayah Haji dah berumur, ya maka Ayah Haji kena ada suplemen. Ini Hemohim. Ini sangat baik sangat baik. Ayah Haji memang jadikan sarapan. Baik. Maaf Haji, adakah hilang rahmat seorang anak apabila diabaikan oleh mak sendiri? Mak yang abaikan. Maksudnya apa? Mak adakah hilang rahmat seorang anak bila diabaikan? Lihat pula. Memang ibu anak mesti hormat, sayang dan jaga ibu kan. Tapi lihat pula ibu macam mana. Kalau kes adik ni apa? Adik dibuang ke? Adik ditinggalkan dengan orang lain ke macam mana? Kalau memang itu yang berlaku, itu bukan salah adik. Kalau anak yang dibuang dan orang lain pelihara barangkali, tapi akhirnya bila adik tahu siapa sebenarnya ibu adik, walaupun dia jahat macam mana, cari. Jangan marah, jangan rasa dendam kenapa dia buang kita, kenapa dia tak pelihara kita. Itu cerita lain. Sebab kita tak tahu kisah dia. Tetapi bila kita tahu ini bukan ibu kita, tapi ibu kita sebenar ini yang kita kata buang kita tadi, kalau masih ada, kita jumpa. Sebagai seorang anak, kita minta ampun juga atas salah silap kita. Soal ibu dengan Allah itu dia punya hal. Dan anak yang baik, walaupun ada ibu yang begitu, kita terus minta ampun, kita terus minta dia restu kita sebab dia masih ibu yang mengandungkan kita. Jahat macam mana pun, ibu tadi telah jaga kita dalam kandungan 9 bulan 10 sehingga kita dilahirkan. Kenapa dia titipkan kepada orang lain, kita tak tahu kan apa masalah yang dia hadapi. So jangan salahkan 100% kepada ibu. Terus berdoa untuk ibu tu. Dan kalau kita sudah berjaya barangkali pada ketika itu, kita bawa ibu kita. Kita pula yang jaga walaupun dia tak jaga kita. Wah, ini anak yang hebat, confirm dapat masuk syurga lah. Itu. Tapi tak perlu risaulah. Kalau ibu memang tak peduli kita, ibu tak tanya khabar pun kita dan memang dia tak mau jaga kita, tidaklah bermakna kita tak dapat keberkatan dalam hidup. Allah tahu. Yang penting kita tetap berbuat kebaikan, ingat ibu. Tak apa. Kalau nak penjelasannya lebih jelas tentang isu yang adik bawa, kena WhatsApp Haji personal, boleh buat temu janji untuk konsultasi dengan Haji lah, baru Haji lebih faham kisah sebenar ini secara umum. Bismillah 5, Bismillah Safi, Bismillah Kafi. Okey, tak apa, amalkan. Asal yang baik tak apa. Baik. Waalaikumsalam. Baik, Haji sambung. Baik. So, untuk hidup tenang tadi, itu bahagian tadi apa? Kita hidup dengan ceria, gembira, kita ikhlas dalam kerja buat kita, dan niat kita tak ada lain, hanya kerana Allah. Kita kerja di mana, di restoran barangkali, kita masak, kita ikhlas masak untuk masak dari hati, ikhlas masak untuk pelanggan kita, dan pekerja-pekerja di restoran, ikhlas melayan. Kita melayan orang makan, makanan itu menjadi darah daging. Darah daging yang baik, kita yang bagi makan, yang beri makan pun akan dapat pahalanya. Jadi Ayah Haji juga, keluarga Ayah Haji ada restoran. Kalau orang di Sabah ada kenal nasi lemak rendang Omar, pergi di Harbour City. Memang Ibu Hajah dan staf masak daripada hati. Masak daripada hati ni, Masya Allah, seperti masakan ibu.
Masak ikan rebus pun sedap. Kenapa? Sebab dia masak dari hati. Dia baca doanya, ikhlasnya. Bukannya masak sambil, ya aku penat ni, suruh masak lagi, geramnya. Maka makan dia tak berkat. Okay? Jadi insyaAllah datanglah. Dan staf nasi lemak dan Umar pun semua kerja dari hati. InsyaAllah dia kerja untuk dapat pahala, untuk dapat kebaikan, bukan setakat nak cari makan. Okay, InsyaAllah. Baik. Okay, Waalaikumsalam semua yang ikut, yang join. Baik, Haji sambung baik. Sampai pukul berapa? Haji ambil masa 1 jam lah hari ni sampai jam 11 lah. Baik. Setelah itu, dah kita buat kerja niat kerana Allah, maka lengkapkan cinta tadi, C-I-N-T. T itu apa? Pastikan sepanjang kehidupan kita, kerja buat kita, semuanya taat kepada perintah Allah. Taat kepada agama. Jalan yang lurus sudah ada, sudah ditunjukkan apa nak dibuat. Jangan buat ini, jangan buat itu, buat ini, buat itu, sudah jelas. Ikut, taat pada perintah agama. Taat kepada perintah Allah. Taat kepada apa yang Rasulullah sudah bimbing, ajar kita, pesan kita. Pasti kita akan sampai ke destinasi syurga. Cuma ujian akan datang. Ujian itu menguji kesabaran. Kan? Ingat? Zaman akhir zaman ini, tapi Allah dah peringatkan lama dalam surah Al-Ashr, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa Allah bersumpah. Demi masa Allah bersumpah. Manusia itu dalam kerugian. Nanti Ayah Haji buat video TikTok tentang ini. Okay? Demi masa manusia itu dalam kerugian. Betul. Ramai kita yang leka sekarang ni. Dengan TikTok pun ramai orang leka. Dengan handphone pun ramai orang leka. Kan? Dengan handphone pun ini sudah jadi teman kita siang malam sampai bawa tidur. Tapi yang Allah suruh kita baca Quran, kita kadang-kadang terlupa. Nampak tak? Maka demi masa, betul lah manusia dalam Quran. Kecuali orang yang beriman. Orang beriman macam mana? Yang Haji selalu titipkan lah. Kita buat beribadah, kita taat. Ini kuasa kita. Taat perintah Allah, orang yang beriman. Tak rugilah kita. Ya? Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang, apa lagi? Yang mengajak untuk kebaikan. Bertegur-tegur untuk kebaikan. Ini kita sekarang bincang tentang kebaikan. Dan bertegur dengan kesabaran. Dengan penuh kesabaran. Yang sakit, kena sabar. Dan apa kerja buat, belum lagi belajar, kena sabar. Ini saja manusia-manusia yang tak rugi. Yang Allah kata demi masa manusia dalam Quran. Kecuali orang yang beriman, orang yang berpesan-pesan dengan kebaikan dan berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Kita tak rugi. Okay, insyaAllah. Okay? Baik. Wah. Salam santun dari Surabaya ya. Allah, Ayah Haji sangat rindu kepada Surabaya. Ayah Haji juga rindu kepada Jakarta. Ayah Haji rindu juga kepada Bandung. Kalau sebelum PKP, Ayah Haji dan ibu dan keluarga selalu ke Indonesia, ke Jakarta, ke Bandung, dan 1 tahun yang lepas tak silap, satu keluarga Ayah Haji daripada Sabah dan daripada Semenanjung. Kita pergi ke Kudus. Kita ziarah keluarga sebab ibu Ayah Haji, ibu pula. Isteri kekasih Ayah Haji. Isteri Ayah Haji asalnya bapa ayah orang Kudus. Jadi kita pergi melawat di sana. Itu pun ada cerita yang sangat Masya Allah. Bila dah beberapa puluh tahun keluarga isteri Haji tak jumpa keluarga di sana. Berpuluh tahun. Sudah tak tahu sudah di mana kampung lamanya dan sebagainya. Tapi tengok, bila kita semua pergi dengan niat yang betul-betul nak jejak kasih, nak jumpa keluarga di sana. Yang asalnya tak nampak jalan ni, tak ada nombor kontak number, tak ada alamat, hanya ingat-ingat daerah begitu saja Kudus. Tapi tengok, kerana ikhlas dari hati, niat betul-betul nak mencari jejak kasih, nak hubungkan silaturahim keluarga. Tengok, bila sampai di sana, kita menginap di stay, apa kita panggil homestay, satu keluarga.
setiap bangun pagi kita solat berjemaah, niat, ya Allah permudahkanlah perjalanan kami nak cari silaturahim keluarga ini. Allah permudahkan. Tak sesat langsung dengan pemandu yang kita sewa van, bas besar lah. Van tu satu keluarga ramai. Kita hanya gerak hati. Kita tahu tak? Semua tak ingat. Okey, tapi dengan niat yang ikhlas, Allah gerakkan. Ikut sini, kita pergi kepada kepala desa di sana, kita bertanya. Masya Allah. Sampai di kepala desa di daerah Kudus, Allah permudahkan. Pegawai-pegawai yang masih bertugas di sana, yang muda-muda, bila kita sebut kita nak cari keluarga ini, mana mereka tahu? Sedangkan berapa puluh tahun sudah, siapa nama itu nak dikenal? Bukan orang penting, orang besar pun di sana. Tetapi bila kerja ini kerja Allah permudahkan, nak dijadikan cerita, ada seorang pegawai di kepala desa itu orang lama yang masih bertugas dan dia ada. Dia tak cuti dan dia mendengar kita bercakap, bercerita tentang siapa nama Pak Haji ini yang di sini ini, yang datang ke Malaysia, ke Sabah. Bila dia dengar, dia pun, oh ini ke? Masya Allah. Oh, ada keluarga, ada saudaranya begini. Dia terus telefon kemanakan keluarga Bapak Taman ini. Tak lama gitu datang dengan motorcycle. Sampai nak terbalik kelang kabut datang gembiranya dia, mereka kan, keluarga ini. Masya Allah. Daripada situ kita pun ramai-ramai terima kasih kepada kepala desa semua, bergambar kasih, ikut motor sampailah ke destinasi yang memang kita hajatkan di Kudus itu. Rumah Haji lupa nama kampungnya tu. Dia hanya nak cerita bagaimana the power of doa, keikhlasan kita niat kerana Allah, pasti Allah permudahkan. Nampak tak? Kan? Jadi, lengkapkan kuasa cinta dalam kehidupan. C-I-N-T-A. Apa A? Ini yang membezakan kita yang berjaya, kita yang tenang, kita yang bahagia dengan orang lain yang stres, tak senang, selalu marah-marah. Kenapa? A tak dibuat. A itu apa? Amal. Segala apa yang Haji titipkan tadi, kena amalkan. Senyum, ikhlas, niat kerana Allah, taat pada amal. Jangan cakap saja. Itulah ramai manusia rugi kerana tak amal, tak beriman, tak buat yang Allah suruh, maka rugi kan? Tapi bila kita berbuat ini, insya-Allah hidup tenang. Dalam pandemik, dalam keluarga Ayah Haji saja yang kerja di jabatan kerajaan yang makan gaji tu. Tapi Ayah Haji besar awal. Gaji Ayah Haji tak besar bila besar. Gaji bukan pegawai besar. Gaji tak besar. Tapi itulah duit pension. Isteri, anak-anak menantu Ayah Haji semua orang berniaga. Pendapatan mereka daripada perniagaan. Nah, bila pandemik, bisnes tak jalan. Gaji Ayah Haji saja. Gaji yang sedikit nak tampung semua. Tapi Ayah Haji juga sebagai motivator. Selalu bercakap di radio Sabah FM. Ada program di TV, RTM, Empathy. Kisah-kisah kaunseling dan sebagainya. Haji sudah cukup. Apapun musibah yang Allah beri, apapun ujian yang Allah datangkan, kita mesti tenang, mesti reda, pandang ke depan, lihat jalan yang luas untuk masa depan kita. Jangan bersedih, jangan berduka, terus ikhtiar cari jalan penyelesaian kehidupan. Ayah Haji selalu bercakap. Maka Ayah Haji amalkan kuasa cinta dalam kehidupan. A itu tak cakap, kami amalkan. So, isteri dan anak-anak Ayah Haji dah selalu dengar ceramah Ayah Haji, titipan bimbingan Haji, kita amal. Kita duduk berkongsi, kita duduk berbincang, bermesyuarat. Nah, mari kita kena buat sesuatu. Sebab kita tak ada punca pendapatan, bisnes tak jalan kerana PKP. Itulah kami buka restoran, kongsi dan sebagainya. Alhamdulillah. Dapat lagi kami bantu anak-anak yang tak ada kerja. Kan? Jadi kita doa semoga PKP, COVID segera Allah tarik kembali supaya hidup kita kembali tenang untuk kita ibadah, untuk kita kerja, dan Ayah Haji pula, family pula boleh ada bisnes yang boleh memberi peluang pada lebih ramai orang bekerja. Itulah kehidupan yang kita mahu. Kan? Baik.
Masya Allah. Selesai bab pertama, kuasa cinta kehidupan. Jadi hidup mesti tenang. Kalau tagline Haji bila Haji ceramah, kalau siapa pernah dengar, tenang-tenang saja, ikhlaskan diri, maafkan semua orang. Itulah kuasa cinta yang Haji amal. Tengok, kalau kita hidup, kita tenangkan hati kita, fikiran kita, hati kita, kita ikhlaskan diri, kita maafkan semua orang. Ini hebat. Jadi kita tenang kan? Tak ada nak marah kan? Tak ada rasa sakit hati kan? Tenanglah hidup. Hidup bahagialah. Yang jadi masalah, kan dalam kepala kita berserabut, fikir masalah orang, marah orang, kita ada dendam, kita paranoid. Paranoid apa? Bersangka buruk. Itu sebenarnya sampah-sampah dalam pemikiran yang mengganggu hidup kita. Buang sampah ini. Yang Haji selalu sebut, yang kemarin sudah berlalu, hari ini buat yang terbaik. Jangan tunggu esok, kerana esok mungkin kita akan pergi. Itu kalau lihat video TikTok Ayah Haji yang talian hayat kehidupan, dah sampai kepada penghujung 60 tahun. Tak lama lagi mungkin akan dipanggil Allah. Maka hari ini buat yang terbaik. Itulah Ayah Haji masa kita kongsi hari ini. Kita buat hal kebaikan. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar. Amalkan ya. Kalau tak amal, tak ada maknanya. Salam santun dari Surabaya. Terima kasih orang Surabaya ya. Nanti kalau sudah tak ada PKP, Ayah Haji akan Surabaya juga. Ayah Haji ada teman baik Ayah Haji di di Jakarta, pejabatnya Mas Farid Wajdi, trainer, coach yang hebat, yang Haji juga selalu berkolaborasi. Haji juga pernah jemput dia buat training di Malaysia ya. Mas Farid Wajdi. Dia di Bogor. Sekarang dia ada person train. Sewaktu COVID ni dia sedang atur person train dia di sana. Dia ada bersama dengan Tazakka, person train Tazakka. Hebat anak muda ini. Sudah pernah pergi. Selalu jumpa Mas Farid di sana. Mas Farid datang sini. Haji lupa ada satu bapa yang famous di sana juga Haji pernah jumpa. Doktor, Masya Allah, lupa ya. Dia selebriti juga. Dia pernah buat buku tentang komunikasi. Haji dah jumpa dia di sana. Ayah Haji diberikan titipan hadiah berharga, berucap di depan dia punya pelajar-pelajar. Ayah Haji lupa. Maaf ya, Haji lupa nama dia. Lama tak berurusan. Okey. Ada sahabat yang tanya, apa hukum pinjam duit alung dan apa hukum jika tidak bayar duit alung yang kita pinjam? Sebaiknya jangan berurusan dengan alung lah dalam urusan, sebab kita akan ditekan. Ayah Haji ada pengalaman ya. Sebab Ayah Haji kaunselor mengurus klien-klien Ayah Haji, ada antaranya yang masalah kerana berurusan dengan alung, kena kejar, kena orang sabar, kena bubut, kena kejar oleh alung. Jadi kalau kita berurusan dengan alung, bahaya. Kalau kita tak bayar, mereka akan kejar, mereka akan beri tekanan, malahan mungkin akan dipukul dan sebagainya. Jadi kisah hutang ini, kalau sudah berhutang, kena bayarlah, walaupun dengan siapa pun. Okay? Cuma pengalaman Haji dengan alung ini, kita akan agak tenang sikit berurusan dengan alung kalau kita bayar sebagaimana yang kita janji. Dia tak kacau lah. Tapi kalau kita tak bayar, itu dia akan ganggu. Sehingga ada yang kena ambil kad kredit. Jadi hidup sengsara. Ayah Haji dah pernah atur. Banyak kali Haji jumpa dengan alung untuk atur kes-kes klien Ayah Haji. Kita aturlah, settle supaya boleh bayar. Alung bila kita sudah setuju bayar sekian amount setiap bulan, dia boleh terima. Yang penting dia dapat untung. Bila lama lagi dapat untung. Tapi kena bayar. Tak bayar, ikut yang kita janji, dia akan kejar kita. Jadi untuk jawapan tadi, walaupun dengan alung, bila berhutang, kena bayar. Kalau tak boleh bayar sekaligus, tak boleh bayar seperti yang dijanjikan setiap bulan berapa, jumpa, bincang. You hanya boleh bayar sekian. Tapi jangan lari. Jangan bohong. Alung begitu style dia. Baik. Okay, terima kasih semua. Okey, baik. Terima kasih yang share. Terima kasih yang tolong share live. Kita berkongsi kebaikan. Dengan asbab sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan share,
kongsi live ini, ada orang yang mendengar dan permasalahan dia sama dan kita dah jawab, berikan pandangan, dia boleh keluar daripada masalah dia, ataupun dia boleh, ini sebenarnya kehidupan yang perlu dilakukan, dan dia jadi orang yang hebat. Dengan asbab tangan kita tekan share, dapat pahala. Haji pun dapat pahala. Ini kerja kita. Ini kerja manusia. Sebab Allah dah berfirman, tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada. Ibadah itu maksudnya bukan solat saja, mana berbuat baik, tegur menakir. Ada ayat Allah, wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini perintah Allah. Hendaklah ada di kalangan kita manusia, kumpulan manusia yang mengajak untuk orang lain berbuat kebaikan dan mencegah orang lain daripada berbuat kemungkaran. Dan Allah, kamulah orang-orang yang percaya. Bila Allah sudah jamin kejayaan, itu bermakna percaya dunia dan akhirat. Tapi jangan lupalah yang taat tadi, solatnya, ibadahnya. Ayah Haji, saya dari Sabah. Okey. Assalamualaikum. Saka ya. Okey, waalaikumsalam. Okey, Ayah Haji, saya dari Sabah Sempurna. Suka sangat cara Ayah Haji. Okey, terima kasih. Terima kasih kalau suka follow Ayah Haji ceramah. Terima kasih banyak. Doakan Ayah Haji itu untuk terus dapat berbagi, berkongsi ilmu ya. Nanti kalau datang ke KK jangan lupa bila dah selesai PKP datang ke Harbour City, pergi rasa resepi restoran nasi lemak rendang Omar di Harbour City setentang dengan Imago ya. InsyaAllah masakan daripada hati. Terima kasih berkongsilah dengan kawan-kawan apa tip yang Haji bagi. Baik. Terima kasih yang share ya. Dengan asbab share kita dapat kongsi kebaikan, kita dapat pahala. Okey, seterusnya bab kedua. Okey, jadi kalau kita amalkan kuasa cita yang Haji ajar tadi, memang kita akan tenang. Kita akan hidup tenang hidup bahagia. Senyum saja ikhlaskan diri, dapat pahala. Setiap langkah kita, setiap bicara kita, setiap tindakan kita dikira sebagai ibadah oleh Allah. Ya Allah. Baik. Itu kerana ikhlaskan Allah. Baik, seterusnya kita bicara soal case counselling. Masya Allah. Ayah Haji sebagai seorang kaunselor profesional, kaunselor yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Lesen Ayah Haji nombor 299. Lesen amalan Ayah Haji, perakuan amalan Haji 181. Sebelum Ayah Haji bicara soal kes-kes kaunseling untuk jadi pengajaran, Ayah Haji nak bagi tahu bagaimana kisah ini Setelah Ayah Haji bermula sebagai seorang pendidik, mengajar ilmu matematik dan sains. Tapi oleh kerana ramai yang suka mendengar nasihat Haji, suka bagi nasihat orang, Haji sambung belajar sampai ke peringkat master daripada matematik dan fizik, bertukar menjadi kaunselor. Ayah Haji belajar ke peringkat master psikologi kerana Haji suka bantu orang. Dan bila Ayah Haji berdaftar dengan lembaga kaunselor untuk menjadi kaunselor berdaftar, setiap pendaftaran dia akan beri nombor pendaftaran. Bermula dengan nombor 1, sekian kan. Jadi Ayah Haji orang yang antara yang terawal lah. Kita tak boleh pilih nombor itu dan kita tak tahu apa susunan nombor itu sebab ibu pejabat lembaga kaunselor yang atur. Tetapi nak cerita sama ada kebetulan atau tidak bagi Ayah Haji, ini adalah Allah dah atur. Bila Ayah Haji dapat nombor pendaftaran kaunselor Ayah Haji 299, Masya Allah. Ayah Haji gembira, Haji syukur, terima kasih Allah. Kenapa? Maka Ayah Haji terus, ya Allah, memang Allah nak suruh Ayah Haji jadi kaunselor. 299 ialah tarikh lahir Ayah Haji. 29 hari bulan 9. Bulan depan 29 bulan 9. Masya Allah. Ayah Haji pernah terlintas nak berhenti dari bekerja bantu orang merawat. Haji sudah berumur sudah tua. Antara rawatan yang Haji sudah stop sekarang lah rawatan resdung. Haji ada certified rawatan resdung daripada Dr. Res. Tapi Haji stop kerana risiko pandemik ini. Sebab Haji terpaksa keluarkan kotoran daripada hidung. Haji stop. Kepakaran Haji dan Haji stop dulu. Sebab bahaya waktu pandemik ini.
Tapi kaunseling Ayah Haji tak boleh berhenti. Sebab waktu pandemik ini pula, Ayah Haji bertugas sebagai kaunselor panel dalam lembaga kaunselor bersama dengan talian kasih di bawah Kementerian Pembangunan Wanita. Kita ada giliran bertugas pukul berapa. Masya Allah. Setiap hari akan ada panggilan daripada klien, daripada kawan-kawan kita yang sedang derita, yang sedang berada dalam tekanan hidup. Apalagi masa pandemik. Kita kena layan, kita kena berikan ketenangan. Ini antara tugas Ayah Haji juga. Tak boleh berhenti. Sebab bila orang minta tolong kan. Baik. Ini apa tanyanya? Sekejap Okey, ini semoga Ayah Haji okey, terima kasih yang doa Ayah Haji sihat. Assalamualaikum Ayah Haji, saya dari Taiwan. Senang bergabung. Masya Allah. Siapa nama ni? Parsini Parsin. Masya Allah. Parsin apa khabar Parsin? Parsin orang Malaysia atau orang Indonesia tinggal di Taiwan ya? Tahniah. Kekalkan jati diri, kekalkan sebagai wanita muslimah dengan keluarga di Taiwan ya. Nanti beri Ayah Haji alamat. Nanti kalau ada masa, Haji akan pergi melancong ke Taiwan. Kita jumpa di Taiwan ya. Tahniah ya. Teruskan cari rezeki di sana ya. Moga selamat ya. Taiwan ya. Ayah Haji, saya nak tanya macam mana nak belajar agar hati jadi ikhlas. Masya Allah. Bagus, pertanyaan bagus. Bukan senang ya nak jadi ikhlas. Ayah Haji pun peringkat awal-awal dulu bila nak bagi sesuatu kepada orang, bagi yang dah kita pakai. Bagi yang, kalau nak bagi baju, baju terpakai. Nak bagi barang-barang terpakai. Itu tak ikhlas namanya tu. Ikhlas lah dan nak memberi, nak menolong, tapi tak 100%. Senang saja. Ambil yang Nabi pesan. Orang yang ikhlas, dia bila beri bantuan kepada seseorang, tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak nampak. Mana kita tak payah nak bagi tahu orang. Kita didik diri kita, walaupun sekecil mana yang kita bagi, biar tak ada orang tahu. Itu nilai ikhlas. Dah mula kita belajar ikhlas. Tapi kalau selagi nak ambil gambar, walaupun kecil nak ambil gambar, nak tunjuk, okeylah, boleh, tak salah, tak haram. Tapi kan tanya pasal ikhlas, dia tak jadi berapa ikhlas lah. Kan? Jadi belajar sekarang, kalau kita katalah, kalau adik tadi nak hantar hadiah kepada ibu, nak hantar hadiah kepada kawan, nak hantar hadiah atau apa-apa kiriman kepada keluarga kita yang jauh masa pandemik ini, postkan kepada dia, kan? Ya, kalau boleh tak payah bagi tahu nama kita. Tapi kalau dalam post kena ada lah kan. Tapi maksudnya, kita hantar makanan, food panda, macam ada Surah Haji, ada food panda, Grab, apa semua kan? Kita hantar kepada orang yang kita nak bagi makan. Dia tak tahu pun daripada siapa. Tiba hanya kita bagi tahu daripada hamba Allah. Pekerja itu juga daripada orang. Hadiah. Orang tak tahu. Hanya Allah. Ikhlaslah itu. Senang saja kan? Ikhlaslah itu. Maknanya kita tak perlu orang lain tahu. Belajar sikit-sikit. Tapi nilai ikhlas yang sebenar, ini bukan senang. Dengar ya. Nilai ikhlas yang sebenar, seumpama semut hitam, berada di atas batu hitam di malam gelap gelita. Nampak? Semut hitam duduk atas batu hitam. Boleh nampak? Tak nampak kan? Di malam gelap gelita lagi. Langsung tak nampak. Maknanya tiada siapa yang tahu, tiada siapa yang nampak melainkan Allah. Itu nilai ikhlas yang tertinggi. Belajarlah. Ayah Haji pun baru makin belajar cara nak ikhlas. Haji bersyukur dapat ibu Hajah sebagai isteri. Dia lebih ikhlas daripada Haji bila memberi sesuatu. Haji belajar. Kalau dulu Haji nak bagi yang dah dipakai. Dulu waktu Ayah Haji jadi ketua sektor psikologi kaunseling pun, bila kita buat program penyayang, Ayah Haji buat program penyayang, masih ada yang sayang, kita pergi bantu kerabat ahli keluarga pendidikan yang sakit di setiap daerah. Program mayang, masih ada yang sayang yang Haji atur. Ialah ikhlas juga, tapi mesti nak bergambar, nak upload di Facebook. Awal lagi dulu kita buat. Kita dah lama buat sebelum yang sekarang nama-nama terkenal, sekarang orang-orang yang hebat sekarang. Tapi kita dah buat lama dah. Tapi
taklah kita upload sangat, sekali-sekala masuk juga. Jadi nak ikhlas yang tadilah, tangan kanan memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tak nampak, tak ragu. Lebih ikhlas lagi, seumpama semut hitam berada di atas batu hitam di malam gelap gelita. Tak ada siapa tahu, tak ada siapa nampak, hanya Allah. Okay, belajarlah, kita belajar sama-sama. Itulah hati yang ikhlas. Jaga hati. Hati yang ikhlas, begitulah. Hati yang ikhlas. Dalam diri manusia ada seketul daging. Daging itu baik, baiklah kita. Seluruh jasad. Kalau daging itu tak baik, tak baiklah kita. Inilah hati. Jaga hati. Sebab itu datanglah perkataan hati-hati. Sebab itu Haji ada bicara hati, bekerja dari hati, semua dari hati yang ikhlas. Bila kita buat dengan ikhlas, Allah akan dapatkan bacaan, kita tak minta puji. Ayah saya dari Taiwan, terima kasih. Siapa ni? Ke Emma, Erna Wani. Ayah saya dari Taiwan, ayah saya dari Tawau, mahu tanya ayah, gimana dengan ibu yang tak mahu memaafkan kesalahannya? Masya Allah. Ada pula ibu yang tak mahu maafkan anak, ya. Tak apa. Kalau benar berlaku ada kes yang anak mohon ampun, mohon maaf kepada ibu, sesungguhnya dengan ikhlas pergi jumpa, pergi mau peluk dan mohon ampun, tapi tetap juga ibu tak maafkan, itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah mohon ampun, mohon maaf, menyesal atas perbuatan kita barangkali yang pernah menyakitkan ibu dan sebagainya. Kita menyesal sesungguhnya dan kita buat yang terbaik, ikhlas kerana Allah. Tapi kalau ibu tak maafkan, itu kita serahkan kepada Allah. Kita tak boleh, kita tiada kuasa untuk ubah hati orang walaupun ibu kita. Tapi kita mohon ampun, mohon maaf, jangan buat salah lagi. Bantu ibu seadanya yang kita mampu walaupun dia tak suka kita. Tapi kita jangan sekali-kali tak suka ibu sampai mati. Dia marah, dia tak maafkan, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita minta ampun, kita tetap berbakti. Okay? Jangan risau. Ya, bapa ibu dari Persin. Okey. Dari Indonesia. Salam ya, semua dari Indonesia, dari Taiwan juga tadi. Terima kasih yang hantar bunga rose pada Ayah Haji. Terima kasih ya. Anda telah berikan semangat dan motivasi pada Ayah Haji. Okey. Terapi kemaafan. Yes. Betul. Siapa ni? Anda kaunselor? Pak Boy. Pak Boy sahabat Haji. Ya, terapi kemaafan. That's the power. Hanya orang hebat yang boleh memaafkan dan mohon maaf. Perkataan maaf pendek aja. Aku mohon maaf kan. Tapi nak keluar tu, Masya Allah. Pasal apa? Kita hati tak bersih. Belajar dengan Pak Boy. Terapi kemaafan. Memaafkan dan minta maaf. Terima kasih Pak Boy. Nanti Pak Boy aturlah. Pak Boy nanti atur. Kita buat live bersama Pak Boy. Okay? Pak Boy juga TikTok punya influencer. InsyaAllah kita berkongsi kebaikan. Motivator juga Pak Boy. Chalvio Octaviani. Okey. Assalamualaikum ayah. Salam dari saya dari Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun, Indonesia ya. Okey. Waalaikumsalam ya. Atau di mana? Okey. Baik. Haji sambung. Kes-kes counselling semuanya berlaku kerana kita tidak bawa jalan hidup yang benar sebagaimana yang Haji dah titipkan dalam kuasa cinta. Haji sebut tadi, masalah manusia dalam kehidupan bermula daripada apa yang anda fikir. Okay? Dalam teori kaunseling besar yang Haji belajar dan Haji guna kaedah dia selain daripada kaedah kaunseling Islam yang menjadi pokok sandaran. Iaitu REBT. Rational Emotive Behavior Therapy. Dalam teori kaunseling ini, dia ceritakan bagaimana manusia bermasalah ialah kerana ada fikiran-fikiran yang tidak rasional. Irrational thinking. Kita banyak perkara yang kita kata sepatutnya kau mesti sayang saya. Sepatutnya kau mesti hormat saya. Sepatutnya kau jangan benci saya. Itu yang menjadikan kita sakit. Sebab bila orang tak suka kita, kita akan rasa sakit hati. Dan bila ada
Pemikiran-pemikiran begitu sudah menjadi dalam fail minda kita, dan disimpan dalam minda bawah sadar kita. Oh, mesti begini, aku mesti begini, orang ini mesti begini. Sudah jadi fail-fail yang kita percaya, maka akan jadi belief system. Itu yang kita percaya. Maka kalau tak berlaku, kita akan marah. Kalau tak berlaku, kita akan sakit hati. Itulah antara punca kita bermasalah. Jadi caranya, delete file itu. Buang file itu. Kalau dengan ayah haji, kalau bukan PKP, kita boleh buat mind terapi, terapi minda. Dengan keadaan hipnoterapi, terapi self, dan siapa yang belajar terapi self, dan kita boleh buat itu untuk delete file-file yang negatif, buang. Bahasa mudahnya, buang sampah-sampah yang dalam pemikiran itu yang mengganggu hidup kita. Belief system kita, irrational thinking, kepercayaan yang tidak benar itu buang. Nampak? Barulah kita hidup akan tenang. Masukkan semuanya yang positif, belief system yang positif, sistem percayaan positif, dan nilai-nilai diri yang positif untuk kita terus ke depan. Hidup kita akan tenang. Okay? Kalau kita stres, jangan bersendirian. Cari kawan, berkongsi dengan keluarga, dengan ibu bapa, bawa bincang. Tetapi kalau tidak ada siapa yang boleh membantu dalam keluarga, berhubung dengan profesional seperti ayah haji, kaunselor, dan siapa saja yang kita rasa boleh membantu. Jangan pergi kepada orang biasa, nanti jadi lebih parah sebab dia pula menceritakan hal kita dengan orang lain, jadi fitnah dan sebagainya. Tapi kalau dengan kaunselor profesional macam ayah haji, kita ada etika kerahsiaan. Tak ada siapa yang tahu bicara kita dalam sesi kecuali kita dengan Allah. Okey. Terima kasih atas doa. Macam-macam, ada sen roti canai juga. Ayah haji boleh makan roti canai dengan Cafe Arabica. Cafe Arabica sentiasa ada menjadi teman baik ayah haji ni. Hemohim juga teman baik ayah haji. Vitamin C dan prebiotik juga menjadi teman ayah haji. Okey. Ini bagus ni. Apalagi masa kita nak kuatkan imuniti diri kita, nak kuatkan antibody kita. Kan ni dua. Kalau siapa nak tahu Haji dapat di mana, boleh WhatsApp Haji lah, personal. WhatsApp Haji bagi nombor 01. Jom sekejap Ayah Haji punya nombor Ayah Haji nombor 013 851 5959. Boleh WhatsApp nombor Ayah Haji yang ini 851 5959. Okey, bolehlah boleh berhubung dengan Haji. WhatsApp Ayah Haji. Baik. Jadi antara kes-kes kaunseling yang banyak ayah haji atur, okey, yang ni ayah haji nak pesan kepada ibu bapa apalagi zaman pandemik, anak-anak di rumah ini yang stres barangkali dengan PDPR dan sebagainya. Tahun lepas ada satu keluarga daripada jauh buat temu janji nak bawa anak remaja perempuan sekolah menengah untuk jumpa ayah haji. Kenapa? Dia baru kedapatan, dia nampak lengan kanan anaknya sudah dikelar-kelar. Masih baru lukanya. Baru dia perasan. Maka bila ditanya, anak berdiam diri dan maka oleh kerana dia kenal ayah haji, okey, temu dia. Datang jumpa. Pendekkan cerita, bila ayah haji buat sesi kaunseling dan sebenarnya buat terapi, buat rawatan, bukan sahaja yang baru di sebelah kanan ini masih luka baru, maka dalam sesi kaunseling dia mengaku dan ayah haji nampak di tangan kiri ini parut 2 tahun yang lalu sudah berlaku. Yang ibu bapa tak perasan, selepas 2 tahun baru perasan. So, ibu-ibu, bapa-bapa, tolong perhatikan anak-anak di rumah. Perubahan watak. Kalau biasanya suka bercerita,
suka sama-sama dengan keluarga di luar, di ruang tamu atau ke mana-mana, tiba-tiba berubah, suka bersendirian di dalam bilik. Time makan pun tak keluar. Jenguk-jenguk anak ini, perhatikan, tanya khabar apa yang dia buat, lihat apa yang dia buat. Okay, kalau dia yang baik, okey lah. Ambil masa waktu anak tidur, jenguk time anak tidur, selak lengan bajunya juga, selaklah kain pahanya juga tengok. Ini kisah benar yang sudah terjadi dan perlu diatur. Jangan biarkan. Kalau ada berlaku perubahan watak. Anak yang dalam keadaan stres, anak yang dalam keadaan kemurungan, depression dan anxiety, maka mungkin tidak mustahil ini berlaku. Maka hati-hati. Ini semua perlu ditangani dengan baik. Jadi bawa jumpa doktor dan bawa jumpa kaunselor dan kita dah buat terapi. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak ini dah dapat khabarnya, anak ini sudah mulai hidup. Bagaimana, macam mana kisah rumah tangga? Banyak kes rumah tangga dalam pandemik, kes kaunseling. Bergaduh sampai nak bercerai-berai. Ya, kita faham tekanan hidup, tak dapat kerja, sumber rezeki dan sebagainya. Tetapi bukan itu caranya. Kita kena berbincang, kita kena perbaiki hubungan, sama-sama cari rezeki. Ni kepada bapa-bapa ni, yang jadi suami. Jangan cepat melenting, jangan cepat panas baran, sampai tangan ke kaki kepada isteri. Kenang, waktu kita sayang dia, mula-mula kita cinta, kahwin dia, kita kejar dia, setiap hari telefon dia, dan sudah kita dapat, kita kahwin, kita dapat anak. Kenang balik bila nak pukul isteri, nak tendang isteri, tolong tengok wajah dia. Inilah muka yang kita peluk, inilah muka yang mengandungkan anak kita. 9 bulan 10 hari isteri bawa perutnya ke sana kemari. Kalau yang kerja terpaksa kerja. Ada yang isteri yang kerja bukan main lagi, suami malas, ada. Isteri boyot bawa anak sini, isteri berlenggang saja ada. Bersabung nyawa melahirkan anak. Tengok yang isu kes sekarang ini. Kita doa sama-sama untuk Syuib dan Sarah, Siti Sarah dalam kritikal kan. Haji pun rasa sedih sebab kita nampak Syuib, salah seorang artis, adalah awak yang baik, yang sekarang berkongsi rezeki dengan bisnes dia, dan Sarah menjadi isteri yang baik. Sama-sama kita doakan. Sebab ini sedekah Al-Fatihah, doakan yang terbaik untuk Sarah kritikal, anak yang sudah di operation pun dalam keadaan yang ketika sebab belum cukup bulan kena COVID ni. Kita doa yang terbaik, bukan untuk Sarah dan Syuib saja kuat, tapi untuk semua orang. Kita doakan. Baik. Jadi oleh kerana pemikiran kita yang ada sampah-sampah inilah, kita selalu melihat masalah, kita selalu mengungkit masalah. Dalam urusan rumah tangga, bila bergaduh, jangan ungkit kisah lama. Mengungkit kisah lama menjadikan barah dalam kehidupan. Tolong. Yang kita nak atur ialah, yang lepas sudah, yang baik kita teruskan. Hari ini kita buat yang terbaik. Hubungan kita dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak. Ni hikmah duduk dalam satu keluarga, duduk di rumah, berkasih sayang, saling, tapi buat dengan cara yang penuh ikhlas. Kuasa cinta itu diamalkan. Buat dengan ikhlas. Anak-anak, inilah peluangnya untuk berbakti. Tolong mak, tolong ayah. Masya Allah. Inilah masanya. Urut mak, urut bapa, peluk-peluk. Ini semua sentuhan-sentuhan kasih sayang ajaib yang menjadikan emosi bapa gembira, suami isteri pun sama. Okey, jadi tolong ya. Jadi dalam kes-kes rumah tangga yang lain, banyak juga kes yang melibatkan suami yang ada perempuan lain. Baru malam tadi, Haji atur seorang klien, Masya Allah, sedih. Suami keluar, tinggalkan dia tanpa nafkah zahir dan batin dah berapa bulan. Bersama anak, tak peduli. Kalau suami ni keluar cari makan, tak apa. Ini keluar berpoya-poya, tinggalkan tanggungjawab. Apa punya laki begini kan? Tapi Haji sudah tenangkan isteri ini supaya dia jadi orang yang baik.
Kita bicara sikit. Dah pukul 11 lebih rupanya. Okey, Haji ambil masa sikit untuk bicara tentang kesihatan mental. Ya. Zaman pandemik, banyak kes bunuh diri meningkat. Kenapa? Kerana orang-orang yang ada masalah kesihatan mental ini, yang stres, yang depression, kerana buang kerja ke, tak dapat cari makan, tidak ada orang tempat dia berbicara. Tidak ada orang tempat yang dia meluahkan perasaan. Tidak ada orang yang peduli dia. Maka hati-hati. Sekarang kita kena sama-sama, bukan saja kita jaga kita, jaga diri, tapi jaga ahli keluarga kita yang lain, jalan tetangga. Kalau ada anak-anak kita yang sudah mula ada simptom stres, depression, cepat-cepat kita bantu. Sebagaimana analogi belon yang sama warna dan jenisnya, tetapi tak sama kekuatan menerima tekanan. Ada belon bila kita tiup, belum lagi besar sangat sudah pum, pecah. Ada belon jenis yang sama, kita pump, dia besar, dia tak pecah, dia steady lagi. Begitulah juga manusia. Ada orang yang sikit saja tekanan, dia sudah menggelabah, dah tak boleh hidup. Ada manusia yang dia boleh tahan tekanan itu. Jadi, tugas kita, orang yang hebat, orang yang baik, bantu manusia-manusia yang tak boleh terima tekanan yang kuat ini. Jadi, kalau belon dia sudah nak besar, jangan lagi ditambah tekanan. Tugas kita apa? Kempiskan sikit, buang angin supaya belon ini jadi belon yang selesa. Kita bantu dia. Tolong dia. Apa yang kita boleh bantu. Peduli dia. Kasih sayang itu, orang yang ada masalah kesihatan mental ini, dia perlu kasih sayang. Dia perlu orang peduli. Dia perlu disokong. Maka dia akan hidup tenang. Kita bimbing dia. Itu analogi dari segi tekanan dan sebagainya. Maka, kalau kita ada masalah, berkongsi masalah dengan ibu bapa, dengan keluarga atau kawan-kawan rapat, atau cari profesional, akan tunjuk jalan. Banyaknya jalan di depan yang kita boleh atur. Jangan merasa kita tak ada, kita sendiri, tak ada orang sayang kita. Tapi kalau orang yang ada iman, tak ada orang sayang kita, tapi Allah tetap sayang kita. Ini Allah uji kita. Jadi kita tenang. Nampak tu kan? Dan terus berdoa. Jangan terus berfikir, tak guna hidup, baik aku mati. Sedar. Nak mati macam mana ni? Lepas mati nak ke mana? Kita kena faham, bukan mati-mati begitu saja. Lepas mati tu nak ke mana? Bukankah lepas mati, kita ke alam kubur, lepas alam kubur nanti alam akhirat, alam mahsyar, lepas tu nak dinilai, nak masuk syurga atau neraka. Itu baru pengakhiran kehidupan di akhirat sana selamanya. Takkan nak masuk neraka. Jadi kalau bunuh diri, tak beriman, masuk syurga kah? Kena fikir itu. Bukan sembarangan nak bunuh diri. Kalau betul-betul nak bunuh diri, tengok kalau orang yang berfikir dengan waras ni, betul-betul nak bunuh diri, ayo, kita pergi ke Gaza. Berjuang di sana. Peduli orang lain. Berjuang betul-betul, itu mati syahid. Kita mati begitulah. Tapi janganlah pergi yang jadi isu, pergi nak bantu orang tapi bergaduh pula. Jangan ikut. Itu soal hati. Pergi betul-betul berjuang. Okay? Baik, jadi akhir kalam untuk hari ini cukup sekadar itu. Nanti kita kongsi lagi setiap hari Sabtu, insya-Allah Ayah Haji cuba buat live bila Ayah Haji dah free. Okay, terima kasih semua. Kalau sahabat-sahabat follow Ayah Haji daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Taiwan tadi, dari Sabah khususnya, yang sudah kenal Haji, terima kasih banyak. Yang kawan baru Haji, terima kasih banyak kerana sentiasa sokong, follow Ayah Haji, tolong share video-video kita, berbagi kebaikan. Mohon ampun maaf jika ada salah silap Ayah Haji dalam tutur bicara. Ada yang baik, yang baik boleh dikongsi, kebaikan yang boleh kita sama-sama belajar, itu semuanya pastilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah Haji hanya sampaikan sebagai amanah. Nanti Ayah Haji akan kongsi cerita banyak lagi yang kita boleh tentang bagaimana Ayah Haji bawa jemaah umrah dan sebagainya, pengalaman mengurus jemaah umrah, jemaah haji, pengalaman dalam sesi counseling, pengalaman dalam motivasi, pengalaman dalam kehidupan Ayah Haji yang sebenar. Itu kita kongsi kebaikan, ambil pengajaran. Bagaimana pesan arwah Ayah Haji Tuan Guru Imam Haji Nur dalam kehidupan ini, nanti Haji cerita. InsyaAllah kita jumpa lagi.
Salam sayang buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Haji doa semua sihat, panjang umur, murah rezeki, sembuh daripada sebarang penyakit, hidup tenang, bahagia. Jadi, tenang-tenang saja, ikhlaskan diri, kita maafkan semua orang, pasti hidup bahagia. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Kalau nak minum kopi Arabica, jumpa Haji. WhatsApp Haji.